Okey, boleh kita mula ke? Boleh, boleh. 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 Ini nama apa Oh, Ryan Daniel bin Nurizam ke? Ha. Oh, okey, baik. Ni Hazim, okey ke Hazim? Okey, alhamdulillah, tak apa. Kita mula ke Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Okey, alhamdulillah, tak apa. Kita mula ke Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Okey, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh dengar ke? Boleh kejap Allah. Macam mana ni? Okey, boleh dengar ke? Boleh. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Kelas kita pada pagi ini kita akan bermula tentang tajuk 3.5 lah. Okey, 3.5 iaitu tentang zaman prasejarah di Malaysia. Okey, Okey, yang mana kalau kita tengok sebelum ni kita dah belajar tentang lokasi-lokasi yang ada di dunia. Okey, tetapi pada pagi ini kita akan tengok tentang lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Okey, nak tanya, suara cikgu ni bergaung ke? Tak. Tak okey. Baik. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok kalau dalam buku teks kita boleh tengok dalam muka surat yang ke-64. Okey, muka surat 64 kita tengok yang pertama. Okey. Alhamdulillah. Kalau kita tengok sebelum ni adalah lokasi yang ada di dunia. Okey, pada pagi ini kita akan fokus tentang zaman prasejarah di Malaysia. Okey. Kalau di Malaysia, kalau kita tengok pada lokasi yang ada di dunia hari itu, ada juga menyentuh tentang di Malaysia, tetapi hanyalah satu tempat sahaja, iaitu di Lenggong, kan, di Lenggong. Okey, baik. Namun pada pagi ini kita akan tengok tentang beberapa lagi kawasan. Okey, antaranya ialah di beberapa di serata Malaysia, di serata Malaysia. Kalau kita tengok dari segi lokasinya, okey, yang pertama dari segi lokasinya ialah kira-kira lah, okey, daripada zaman Paleolitik, Urbinian, Neolitik dan juga logam. Okey, kalau kita tengok peta, ada beberapa kawasan, antaranya ialah di Perak lah, okey, di Perak itu zaman Paleolitik. Kalau di Perak ni zaman Paleolitik ni antaranya ialah itulah Perak Man sebagai contohnya, kan, Paleolitik. Okey. Itu antaranya. Okey.
antaranya lokasi-lokasi. Okey, kalau kita tengok dari segi tempoh zaman. Okey, kalau kita dari segi tempoh zaman, okey, bermula daripada 4000 sebelum Masihi. Lagi sehinggalah tahun 500 Masihi, iaitu pada zaman logam. Okey, baik. Itu antaranya lah. Okey. Apabila terdapatnya lokasi zaman prasejarah yang ada di Malaysia, okey, kita kena fahamlah. Okey, kita kena faham dan kita kena tahu, okey, sudah pasti terdapatnya barang-barang peninggalan ataupun kesan-kesan peninggalan yang ada pada suatu lokasi tersebut. Okey, antaranya ialah seperti inilah, okey, antaranya ialah seperti teknologi. Okey. Tu ke ni? Ni pengumpulan makanan. Okey. Okey, lokasi. Okey. Itu cikgu sebutkan tadi, okey. Okey, kalau kita tengok berdasarkan bahan daripada cikgu ni, kalau kita tengok adalah zaman prasejarah. Okey. Seperti cikgu sebutkan awal tadi, okey, negara kita ini tidak terkecuali, okey, tidak terkecuali melalui zaman-zaman prasejarah. Okey, cumanya kita kena faham, okey, di Malaysia ni hanya ada tiga sahaja zaman. Okay, yang pertama ialah zaman Paleolitik, yang kedua ialah Neolitik, dan yang ketiga ialah zaman logam. Okey. Tetapi kalau kita tengok dalam peta ni, kebanyakannya di Malaysia adalah pada zaman inilah Paleolitik, Neolitik dan juga logam. Okey, hanya ada beberapa kawasan sahaja yang ada zaman Neolitik. Okey, cuma tak banyak. Okey. Kalau kita di Malaysia, inilah, okey, kebanyakannya daripada inilah, okey, kita permulaan zaman tu adalah peninggalan. Okey. Setakat ni boleh ke? Boleh. Okey, baik. Teruskan. Okey. Kalau lokasi zaman prasejarah ni, okey, kita kena tahu, okey, kewujudan zaman prasejarah ini dapat dilihat melalui pelbagai bukti. Okey, pelbagai bukti antaranya seperti peralatan batu, okey, logam, tembikar, okey, manik, lukisan-lukisan dalam gua serta ukiran-ukiran batu. Okey, jadi kalau kita terdapat di kawasan-kawasan tertentu, okey, yang di kawasan lain dicari kawasan ini dengan sejarah, jadi ahli-ahli sejarah akan mengkaji kawasan tersebut. Okey, melalui beberapa kaedah yang sesuai lah seperti yang kita tahu, seperti yang kita pernah belajar pada awal-awal bab hari itu. Okey, tentang bagaimana kaedah digunakan untuk mengetahui tempoh masa, okey, tempoh masa lukisan tersebut ataupun ukiran kayu. Okey, itu antaranya lah. Okey. Ini cikgu sebutkan tadi, okey, bermula daripada 400 sebelum Masihi, iaitu zaman Paleolitik, sehinggalah pada zaman logam. Okey. Kalau kita tengok, kalau pada awalnya ialah pada zaman Paleolitik, iaitu pada 40,000 sebelum Masihi, yang berlaku adalah di mana? Di Tingkayu, Sabah, Puaniah, Perak, okey, Kota Tampan, Perak. Okey, itu di Lembungan, Kota Tampan. Okey, Lembah Memali, iaitu di Sabah. Okey, itu antaranya lah permulaan zaman prasejarah di Malaysia. Antaranya yang pernah berlaku. Okey, itu antara. Kalau kita tengok pada yang terakhir sekali, iaitu pada zaman logam, okey, 500 sebelum Masihi sehingga 500 Masihi, okey, turut pernah berlaku, iaitu di mana? Di Sungai Tembeling, Pahang, dan juga di
lembah berenam Selangor. Okey, itu antaranya. Okey, seterusnya kalau kita tengok pada teknologi yang ada. Okey, teknologi yang ada, yang pertama ialah pada zaman Paleolitik lah. Okey, pada zaman Paleolitik, okey, iaitu pada yang lebih pada zaman batu pada awal. Okey, permulaan zaman batu. Okey, seperti tahulah, okey, alat-alat yang digunakan adalah batu lah. Okey, batu. Alat-alat peralatan teknologi seperti penggunaan batu. Okey, penggunaan batu ni pelbagai mereka gunalah, mungkin untuk membuat kapak daripada batu ataupun mungkin nak buat pisau daripada batu tersebut. Okey, itu antaranya lah, okey, sebagai contoh. Okey, itu daripada zaman Paleolitik. Kalau zaman Huabinian, okey, zaman Huabinian pula adalah tentang juga masih lagi peralatan batu. Yang pertama, ia pernah ditemukan di Gua Senyum yang terletak di Pahang. Okey, peralatan ini digunakan untuk kita cakapkan tadi juga, okey. Batu ni mereka gunakan untuk memotong ataupun untuk menetap dan juga memecahkan tulang. Okey, penemuan batu ni juga turut berada di Kota Tampan di Perak. Okey, itu antara zaman Mesolitik lah, okey, ataupun zaman Huabinian. Okey, kalau zaman batu, iaitu zaman Neolitik juga masih lagi ada, iaitu di mana? Di Hulu Perak. Okey, kebanyakannya kalau kita tengok lokasi kita di Perak, okey, kebanyakannya penemuan sejarah ni kebanyakan di Hulu Perak. Hulu Perak di mana? Di kawasan Kerik, di Lembung contohnya, okey. Okey, itu antaranya lah. Okey, teknologi. Okey, kalau kita tengok seterusnya adalah dari segi magnet dan tembika. Okey, ini turut ada jugalah, okey, magnet dan tembika. Okey, kewujudan zaman prasejarah di Malaysia dapat dibuktikan bahawa melalui penemuan tembika dan magnet. Okey, di mana lokasi tersebut? Okey, lokasi tersebut ialah di Gua Niah, Sarawak, yang mana ia menunjukkan bahawa ada manusia zaman prasejarah pernah tinggal di situ dan menetap di situ. Okey, jadi adalah tembika itu menunjukkan bahawa ada kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, itu dari segi tembika. Begitu juga pelbagai jenis magnet yang juga berjaya ditemukan. Okey, antaranya di Kuala Selinsing di Perak dan juga Lembah Berenang. Okey, itu antara lokasi-lokasi yang ada. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok pula lukisan gua dan juga ukiran batu. Okey, lukisan gua dan ukiran batu. Kalau kita tengok, okey, bukti yang ada ialah lukisan dalam gua lah. Okey, antaranya kalau kita dalam gambar ni, iaitu terletak di Gua Niah, Sarawak. Okey, jadi lukisan ni juga turut ada menggambarkan sesuatu ataupun menerangkan tentang kehidupan mereka pada ketika itu, seperti mana yang kita pernah belajar sebelum ni. Okey, iaitu dari dalam bab 3 juga. Okey, sebelum ni kita kesenian dan kebudayaan sebagai contohnya, kan, kita dapat tahu. Okey, itu antaranya lah. Okey, lukisan dalam gua ini juga adalah merupakan satu alat komunikasi pada zaman prasejarah tersebut untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, menggunakan simbol-simbol yang tertentu. Okey, lukisan dalam gua ni biasanya menggunakan arang lah, okey, ataupun ochre merah, okey, ataupun dikenali sebagai pewarna. Ya, macam orang nak masuk. Okey ke ni? Boleh Okey, seterusnya ialah tentang ukiran batu. Okey, tentang ukiran batu. Okey, ukiran batu ni juga antara benda yang penting. Okey, benda yang penting dalam zaman prasejarah. Okey, ukiran batu ni juga banyak telah ditemukan di Sabah. Oh, baru join. Tak apa. Okey.
Sekejap je, dia kita habis. Sekejap, Okey, ukiran batu. Okey, ukiran batu ini adalah penting juga. Okey, merupakan antara alat komunikasi yang digunakan selain daripada ukiran lukisan dalam gua. Okey, kita tengok di mana ia bermula. Okey, bukan maksudnya di mana lokasinya ialah di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, di semenanjung Malaysia juga dapat ditemukan di pengkalan kempas yang terletak di Negeri Sembilan. Okey. Suara cikgu bergaung ke? Tak ada kan? Boleh kan suara cikgu bergaung ke? Tak okey tak. Okey. Okey, itu antaranya tentang ukiran batu lah. Okey, ukiran batu. Itu yang ada teks sama ada yang bentuk orang. Okey, bentuk manusia kan. Bentuk binatang. Kan, itu antaranya alat komunikasi. Kita pun tak tahu macam mana dia orang nak berkomunikasi kan. Dia pun hanya menggunakan lukisan. Okey. Kalau zaman kita biasalah guna WhatsApp ataupun mesej. Okey. Itu antaranya lah ataupun surat. Okey. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan ekonomi yang ada pada zaman prasejarah iaitu di Malaysia. Okey, bukti-bukti peninggalan yang dapat ditemukan antaranya ialah aktiviti masyarakat lah. Okey, aktiviti yang membentuk aktiviti masyarakat. Okey. Antara aktiviti yang telah dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah yang ada di Malaysia adalah kebanyakannya adalah memburu binatang ataupun memungut hasil hutan. Okey, aktiviti memburu ni merupakan hasil utama mereka lah. Okay. Merupakan aktiviti utama untuk mengumpul hasil untuk menyara kehidupan seharian. Okey, itu antaranya lah. Okey. Termasuk juga mereka melakukan aktiviti pengumpulan makanan. Itu antaranya pada zaman prasejarah. Okey. Yang bermula bila nampak? Kalau kita nak teks adalah bermula pada zaman Paleolitik sehingga pada zaman Huabinin, iaitu zaman Mesolitik. Okey. Pemburuan binatang ini juga dikhaskan untuk sara diri. Sara diri ini bermaksud untuk menyara kehidupan diri sendiri dan juga keluarga mereka. Okey, itu antaranya. Okey, itu okey. Seterusnya ialah ekonomi yang kita dapat tahu juga tentang zaman prasejarah Malaysia juga ialah penanaman padi. Okey, bukan hanya penanaman padi ini waktu kita lepas merdeka ataupun sebelum merdeka. Kan, tetapi ia telah berlaku sejak sekian lama, iaitu pada zaman Neolitik. Okey. Zaman Neolitik ni bila berlaku? Okey, 2800 sebelum Masihi. Okey, itu antaranya lah, okey, zaman Neolitik. Kan, Okey, antaranya di mana lokasi-lokasi yang ada untuk yang telah terdapat lokasi penanaman padi bagi lokasi zaman prasejarah, antaranya ialah di Hulu Tembeling, iaitu di Pahang, okey, Jenderam Hilir yang terletak di Selangor, Lembah Nenggiri, okey, dan juga Hulu Kelantan. Okey, itu antaranya. Okey, selain itu juga terdapat alat penanaman padi lah, okey, seperti pisau dan seperti pisau tembeling. Okey, pisau tembeling kita tengok dalam kutip semua ni. Okey, nampak dia diperbuat daripada batu. Okey, pisau ni digunakan untuk apa? Untuk menuai padi. Okey, lebihan padi itu menjadikan alat pertukaran barang. Jadi kita kena tahu seperti yang kita pernah belajar sebelum ni. Okey, zaman Neolitik dan juga zaman logam, okey, sudah berlaku aktiviti pertukaran barang ataupun sistem barter. Okey, sistem barter ni telah bermula pada zaman batu akhir iaitu Neolitik. Kalau zaman Paleolitik dan Mesolitik masih lagi tidak berlaku aktiviti pertukaran barang. Okey, itu antaranya. Okey, kalau kita tengok peta, antaranya lokasi-lokasi yang ada nampak. Telah menyenaraikan di mana Lembah Nenggiri, okey, Hulu Kelantan, okey, Jenderam Hilir antaranya. Okey, itu antara lokasi. Okey. Kalau aktiviti perdagangan pula.
Okey, kita tengok aktiviti perdagangan melalui sistem pertukaran barang. Okey, pertukaran barang. Antara barang dagangan yang telah mereka lakukan ialah termasuklah loceng ataupun gendang gangsa. Okey, ataupun gendang gangsa. Okey, itu antara alat yang telah mereka lakukanlah dalam aktiviti perdagangan. Okey. Baik. Itu antara dari segi kepercayaan lah. Okey, antaranya yang pernah ditemukan, okey, alat yang ditemukan, okey, peninggalan ditemukan ialah di Kelang, Selangor. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir ialah tentang kepercayaan. Okey. Kepercayaan yang ada pada zaman prasejarah di negara kita juga, okey, telah ditemukan melalui penemuan idiofak. Okey, penemuan idiofak. Okey, ramai yang pernah tak belajar kan tentang apa itu idiofak. Okey. Idiofak ni merupakan satu alat kepercayaan. Okey, merupakan satu kepercayaan lah, okey, bahawa mereka percaya bahawa adanya mati. Okey, adanya kehidupan selepas mati. Kan? Mereka yakin juga, okey, bukan penamat untuk kehidupan. Okey. Okey, idiofak ni juga berfokus kepada kepercayaan tadi. Okey, cuba sebutkan tadi juga. Okey. Kebanyakan terdapatnya beberapa tanah perkuburan. Okey, perkuburan pada zaman prasejarah. Okey. Dan selain itu juga, okey, masyarakat zaman tersebut telah mengamalkan kepercayaan dan memberikan penghormatan kepada orang mati. Okey, itu bagi mereka lah, okay, amalan mereka pada ketika itu. Okey, bukti penemuan idiofak ini telah dapat membuktikan bahawa telah menggambarkan tentang cara hidup masyarakat pada ketika itu. Okey, itu antaranya lah, okey, kepercayaan. Kalau kita tengok gambar, nampak. Kalau kita tengok gambar ialah nampaknya yang pertama ialah seperti di Gua Ca, Kelantan, yang mana pengebumian memanjang. Okey, pengebumian memanjang. Okey. Yang kedua ialah di Gua Gunung Runtuh di Perak. Okey, Gunung Runtuh terletak di Lenggong. Okey, nanti insya-Allah kalau kamu nanti ada kesempatan, okey, ada kesempatan untuk ke Lenggong contohnya. Okey. Kalau cikgu ditakdirkan untuk menjadi guru tetap di Sekolah Kunci Bakti, cikgu akan buat rombongan ke Lenggong lah. Antaranya contohnya untuk satu sejarah. Tapi cikgu pun tak lama lagi akan habis. Okey. Jadi, sebagai contohnya adalah terletak di Gua Gunung Runtuh di Lenggong, Perak. Okey, yang mana adanya Perak Man. Okey, tetapi kalau tulang Perak Man tersebut sekarang ini telah dipindahkan ke muzium Lenggong lah, muzium arkeologi Lenggong. Okey. Okey, yang terdapat ni pengebumian melentur. Okey, melentur itu di Gua Gunung Runtuh. Okey, di Perak. Okey, seterusnya ialah di pantai timur Sabah. Okey, pantai timur Sabah yang mana pengebumian keranda kayu. Okey, pengebumian keranda kayu ataupun dikenali juga, okey, pengebumian secara menggunakan kayu balak. Okey, keranda kayu balak. Okey. Seterusnya ialah tentang kubur kepingan batu. Okey, kubur kepingan batu ni terletak di mana? Okey, di Lembah Bernam, iaitu di Selangor. Okey. Seterusnya ialah di Kuala Selingsing, Perak, yang mana terletak pengebumian melalui perahu lah. Okey, pengebumian perahu. Maksudnya sampan tu mereka letak mayat tersebut. Jadi mereka akan lakukan pengebumian. Okey, tentang pengebumian. Okey, di Kuala Selingsing di Perak. Okey. Dan seterusnya ialah tentang pengebumian tempayan. Okey, tentang pengebumian tempayan yang terletak di mana? Okey, yang terletak di Sabah, okey, Sarawak, Kampung Limbungan serta Terengganu. Okey, itu tentang
pengebumian tempayan. Maksudnya mereka akan letak, mungkin mereka akan letak abu-abu mayat ataupun mereka akan letaklah alat-alat yang tertentu dalam tempayan tersebut. Okey. Dan yang terakhir ialah tentang megalit. Okey, megalit. Okey, megalit ni merupakan batu megalit, batu yang besar, yang mana kepercayaan masyarakat pada zaman prasejarah ini dapat ditunjukkan melalui budaya batu megalit. Okey. Budaya megalit ni apa? Okey, budaya megalit ni adalah berdasarkan kewujudan batu besar yang dipercayai mempunyai kaitan dengan amalan kepercayaan ataupun amalan ritual. Yang itu amalan ritual ialah amalan keagamaan. Okey, keagamaan pada masa ketika itu seperti mana kita tahu adalah tentang animisme lah. Kan? Masa itu tak ada lagi agama. Ini agama yang ada pada zaman prasejarah. Okey, yang ada pun kepercayaan secara animisme. Okey, semangat-semangat yang tertentu secara objek yang tertentu. Okey, itu antaranya. Okey. Okey, nampaknya kita telah pun selesai tentang topik yang terakhir dalam bab 3 ini, iaitu zaman prasejarah di Malaysia. Okey, setakat ni boleh ke? DHBS ni nama apa? Boleh? Okey. Yang baru masuk tu nama apa? Nama apa yang masuk tadi? SHBS ni nama apa? Mana dia hilang? Tak ada orang lah tu. Ke dia pergi mana? Ke dia pergi makan ke? Tak apalah. Ya, cikgu. Nama apa? Nur Aisyah Fikah. Oh, Aisyah Fikah. Oh, okey. So, Aisyah Fikah ni? Okey, baik. Okey, setakat ni semua okey ke? Okey. Okey, cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan tak ada Okey, menangkan tak ada soalan. Okey, jadi cikgu akan buat kesimpulan. Okey, secara kesimpulannya, okey, apa yang kita belajar tentang hari ini adalah tentang yang berfokus kepada zaman prasejarah yang berlaku di Malaysia. Okey, seperti kita tahu, okey, di Malaysia ini tidak terkecuali lah antara negara yang tidak terkecuali daripada berlakunya kehidupan zaman prasejarah. Okey, antaranya dalam topik yang kita belajar hari ini adalah khususnya adalah tentang lokasi dan juga alat peninggalan ataupun pembuktian yang menunjukkan bahawa manusia zaman prasejarah pernah hidup dan juga menetap di Malaysia. Antara alat-alat yang ada ialah seperti tembikar, manik, lukisan gua dan juga ukiran batu. Okey, itu antaranya lah. Okey. Dari segi lokasi, seperti mana yang cikgu sebutkan tadi juga ialah di Terengganu. Okey. Di Terengganu cikgu rasa tak, di Timur tak ada. Okey. Di Kelantan ada. Okey, di Kelantan, di Perak, Pahang, okey, Selangor. Okey, itu antaranya. Okey, itu kita kena tahu. Okey, dan selain itu juga terdapat juga di Sabah dan Sarawak, yang mana ia popular lah dengan pengebumian kayu. Okey, pengebumian kayu pada zaman prasejarah. Okey, itu antaranya. Okey. Kalau dari segi ekonomi pula, okey, ia lebih kepada memburu binatang lah. Okey, memburu binatang untuk sara diri. Okey, sara diri ni adalah untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, itu antaranya. Okey, itu antara topik kita untuk hari ini. Okey, baik.
Okay, setakat ni semua okey ke? Okey, cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Kita tamatkan kelas. Okey, insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Okey, setakat ni alhamdulillah. Okey, baik. Cikgu ucapkan terima kasih kepada Ryan, Daniel, okey, Aisyah Afiqah dan juga Hazim Hakimi. Okey, alhamdulillah cikgu doakan semoga kamu semua berjaya. Okey. Sama-sama semoga kita juga dipermudahkan urusan. Okey. Cikgu ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua boleh. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Selamat bercuti panjang semua.